Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mazana binti Jumaidi dan nombor matrik saya 200601060. Saya daripada kelas TPSM 2B. Berdasarkan kes kajian yang saya kaji, saya mencadangkan 3 latihan yang bersesuaian kepada ahli untuk mengatasi masalah yang dihadapi, iaitu kursus motivasi, kursus kepimpinan dan kursus komunikasi. Kursus ini dapat membantu mengurangkan masalah ahli dalam menguruskan pekerjaan yang ingin dilaksanakan. Kemahiran motivasi. Motivasi adalah kunci kepada kepuasan kerja dan kerjaan dalam hidup. Motivasi ialah daya dinamik yang mendorongkan tingkah laku pekerja untuk mencapai prestasi kerja cemerlang atau maklumat yang lebih baik. Motivasi merupakan suatu dinamo kuasa terpendam apabila digunakan dengan betul, dapat membina semangat bertekun dalam individu dan kumpulan untuk mencapai maklumat unggul walaupun mereka menempuhi banyak cabaran-cabaran dan halangan-halangan besar. Walaupun subjek motivasi ini sangat penting, namun banyak organisasi tidak memberi latihan rasmi kemahiran motivasi yang mencukupi untuk melengkapkan pekerja apabila melantik mereka ke pangkat penyelia atau ketua kumpulan. Mereka beranggap bahawa apabila dilantik penyelia atau ketua kumpulan secara automatik akan tahu memotivasikan orang-orang di bawah jagaan mereka. Anggapan ini bukan sahaja salah, malah ia menimbulkan banyak isu-isu di mana ramai pekerja-pekerja bawahan merasa tiada kepuasan kerja dan menghampakan. Banyak teori-teori motivasi boleh digunakan untuk membantu kita memahami tingkah laku manusia dan membentuk sistem organisasi yang berkesan. Maklumat kursus ini bukanlah untuk menjelaskan semua teori-teori ini dengan secara mendalam. Maklumat khusus ini fokus khususnya kepada beberapa konsep penting, teknik-teknik dan tip-tip untuk menjayakan motivasi di tempat kerja. Lebih tepat lagi, khusus ini direka khususnya untuk melatih peserta untuk mencari penyelesaian kepada soalan-soalan seperti berikut. 1. Apakah yang memotivasikan pekerja untuk melakukan kerja mereka dengan bersungguh-sungguh? 2. Apakah pekerjaan itu yang dapat membangkitkan motivasi dan meningkatkan pencapaian individu atau kumpulan? Nombor 3, bagaimana memotivasikan diri sendiri? Nombor 4, bagaimana seorang pemimpin membentukkan komitmen dalam pekerjanya? Nombor 5, apakah cara-cara untuk mendapatkan pekerja termotivasi? Program latihan ini akan menyediakan peserta dengan kemahiran yang diperlukan untuk memimpin pekerja supaya mereka akan termotivasi. Teknik pengajaran seperti perbincangan, kes belajar, latihan individu dan berkumpulan. Video dan kuliah akan digunakan untuk menambah baik pembelajaran dan minat peserta dalam kursus ini. Program latihan ini akan menyediakan peserta dengan kemahiran yang diperlukan untuk memimpin pekerja supaya mereka akan termotivasi. Teknik pengajaran seperti perbincangan, kes belajar, latihan individu dan berkumpulan, video dan kuliah akan digunakan untuk menambah baik pembelajaran dan minat peserta dalam kursus ini. Kursus kepimpinan pula ialah untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, perlu mempunyai kepribadian karismatik, tetapi juga penting untuk mempunyai alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai maklumat dalam pasukan. Dan dengan itu dapat memudahkan perkembangan bakat mereka dan memihak kepada prestasi optimum mereka. Program latihan yang sangat baik ini yang boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang berbeza di beberapa pusat di Malaysia dan di luar negara. Memberi tumpuan kepada pembangunan utama kecekapan kepimpinan yang dikaitkan dengan kerja dalam organisasi dan juga untuk melatih peserta sebagai ketua jurulatih. Melalui kursus ini yang mempunyai modaliti yang intensif dan bersemuka, kemahiran komunikasi dibangunkan, penciptaan kepimpinan yang konsisten, penjanaan alat berguna dalam amalan pengurusan profesional dan secara umum,
kemahiran yang berkaitan dengan penciptaan dinamik kerja berpasukan perlu bagi organisasi untuk menjadi lebih daripada jumlah peserta. Oleh itu, adalah penting bahawa pemimpin yang baik mempunyai visi transformatif dan tahu bagaimana untuk memanfaatkan sepenuh pasukan kerja. Oleh itu, latihan ini membawa pengetahuan tentang proses perubahan pemimpin dan konsep asas kepimpinan yang berkesan, serta teknik kepimpinan yang paling berkesan dan pengetahuan teori dan praktikal kedua-dua kepimpinan situasional dan emosi. Kepimpinan emosi adalah salah satu yang merangkumi pengurusan emosi dengan berkesan untuk mencapai kepimpinan yang berkesan. Kompetensi emosi adalah kunci dalam pengurusan individu dan pasukan kerana domain ini mempunyai kesan yang besar terhadap definisi objektif, motivasi, pengurusan konflik, kepuasan pelanggan, dalaman dan luaran. Maklumat kursus ini adalah untuk menawarkan pengetahuan dan aplikasi kepada jawatan-jawatan tertinggi syarikat agar mereka dapat menjadi pakar sebenar dalam psikologi emosi, menghasilkan emosi positif di kalangan bawahan mereka. Kursus ini menggabungkan pengetahuan teori dan pengetahuan praktikal. Seterusnya pula ialah kursus komunikasi. Kemahiran komunikasi dan interpersonal adalah kemahiran yang setiap pekerja perlu kuasai kerana 75% daripada masa kerja adalah di dalam situasi berkomunikasi sama ada secara bersemuka, telefon, surat menyurat atau email dengan ketua rakan sekerja serta pelanggan-pelanggan organisasi. Pekerja-pekerja organisasi yang terlatih dan mahir berkomunikasi akan dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab dengan lancar dan berkesan. Sebaliknya, pekerja-pekerja kurang mahir berkomunikasi bukan saja akan menghadapi kesukaran menyampai atau menerima sesuatu mesej, malah boleh menimbulkan pelbagai salah faham, pembaziran dan konflik yang merugikan. Oleh itu, adalah amat penting setiap kaki tengah hadapan organisasi diberikan latihan dan pendedahan yang sewajarnya tentang asas-asas dan kaedah-kaedah berkomunikasi agar mereka akan dapat melaksanakan segala tugas mereka dengan lebih lancar dan berkesan. Kemahiran komunikasi juga penting diamalkan oleh seseorang pemimpin dalam organisasi untuk mengurus kaki tangan bawahannya. Pemimpin yang mempunyai kemahiran komunikasi mampu mempengaruhi pengikut dan pekerja melaksanakan tugas-tugas dengan cekap dan sempurna tanpa melibatkan rintangan dan tantangan daripada pekerja. Pemimpin yang mempunyai kemahiran komunikasi mampu mempengaruhi pengikut dan pekerja melaksanakan tugas-tugas dengan cekap dan sempurna tanpa melibatkan rintangan dan tantangan dari pekerja. Durasi masa latihan untuk kursus motivasi adalah 2 hari dan tentatif latihan untuk kursus ialah hari Isnin iaitu 12 Januari 2020 hari pertama dan seterusnya hari Selasa 13 Januari 2020 hari kedua. Hari Isnin 12 Januari 2020 diadakan pada pukul 9 hingga pukul 5 petang. Dan seterusnya hari Selasa 13 Januari diadakan pada pukul 8 hingga pukul 5.30 petang. Durasi masa latihan untuk kursus kepimpinan ialah 2 hari dan tentatif latihan untuk kursus ialah hari Khamis iaitu 6 Februari 2020 hari pertama. Hari kedua ialah Jumaat 7 Februari 2020 iaitu hari kedua. Hari pertama bermula pada pukul 8 hingga pukul 5 petang dan hari kedua 7 Februari diadakan pada pukul 8 hingga 4 petang dan bersurai lebih awal daripada hari pertama. Durasi masa latihan untuk kursus komunikasi ialah mengambil masa 2 hari dan tentatif program adalah bermula pada hari Rabu 8 Mac 2020 iaitu hari pertama dan hari kedua ialah 19 Mac 2020 iaitu hari Khamis. Hari Rabu 18 Mac bermula pada pukul 8 hingga pukul 5.
Kemudian hari Khamis bermula pada pukul 9 hingga 5:30 petang. Berdasarkan kursus yang telah disediakan tadi, kumpulan sasaran kursus ini disasarkan untuk pekerja atau individu seperti ahli yang sedang menghadapi masalah di tempat kerja dan kurang dari segi latihan selepas kenaikan pangkat. Sebagai pihak sumber manusia, sebelum memberi kenaikan pangkat pada pekerja, hendaklah dihantar kursus terdahulu supaya lebih berkemahiran tinggi dan cekat dalam menyiapkan tugasan yang dikehendaki. Ahli juga akan lebih bertanggungjawab untuk mencapai ke arah kecemerlangan organisasi apabila lebih berpengetahuan dalam bidang pekerjaannya. Tujuan utama diadakan latihan adalah untuk memastikan bahawa organisasi tersebut dapat mencapai pulangan yang memuaskan daripada pelaburan yang dibuat, terutamanya dari sumber yang paling penting, iaitu paling mahal, iaitu pekerja mereka. Oleh sebab itu, tujuan utama latihan adalah mencapai sebarang perubahan dalam pengetahuan, kemahiran, pengalaman, tingkah laku atau perangai yang mana melonjakkan keupayaan seseorang pekerja itu. Selain itu, dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja dalam bidang-bidang yang tertentu. Seterusnya, dapat menyesuaikan pekerja dengan sistem baru, prosedur dan cara kerja akibat daripada kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan. Menolong pekerja lama dan pekerja baru menyesuaikan diri dengan kehendak sesuatu kerja baru dalam organisasi bagi tujuan kecekapan dan kepantasan dalam melakukan kerja dan sebagainya. Akhir sekali ialah kesimpulan. Berdasarkan kursus-kursus yang saya sediakan untuk mengatasi masalah ahli, kursus ini adalah untuk eksekutif atau pengurus yang perlu dan ingin memastikan bahawa mereka memaksimumkan keupayaan berkomunikasi, kepimpinan dan termotivasi bagi mewujudkan keharmonian bekerja dan mengelakkan konflik daripada berlakunya di dalam organisasi. Selain itu, pekerja yang mempunyai motivasi yang tinggi sentiasa berusaha untuk memantapkan diri mereka untuk memperolehi ilmu pengetahuan untuk dipraktikkan dalam tugasan harian mereka. Bagi organisasi pula, inisiatif yang diambil bagi memastikan pekerja mereka mencapai standard yang ditetapkan ketika melaksanakan tugas seharian dapat mendorong organisasi dalam mencapai matlamat organisasi, sama ada matlamat jangka pendek atau jangka panjang. Sekian daripada perkongsian saya sebentar tadi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.